berdialog lah. Dia terlampau macam panjang sangat untuk orang terima benda tu. Kita kembali lagi dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like filem Mat Kilau. Satu fenomena yang betul-betul amat-amat dahsyat. Aku memang tak sangka gila lah filem Mat Kilau ni boleh sehebat ni lah dia punya kehebatan dia. Memang aku tak sangka betul. Aku bukan nak riak, aku bukan nak bangga. Tapi aku dah 3 kali aku tengok cerita Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan ni. Dan 3 kali aku tengok dia, setiap kali kau keluar tu kau dapat satu perasaan yang memang kau tak boleh nak gambarkan lah dengan kata-kata. Dan setiap kali aku tengok orang-orang di sekeliling aku tengok cerita tu pun diorang ada yang menangis, ada yang bangga. Wish, memang gila lah. Okay, dari sudut teknikal lah, pengarah dia adalah Samsul Yusof. Okay, kita tak payah nak cerita lah pasal benda ni kan. Cuma dari sudut hati aku sebagai penonton, semestinya lah kita mengharapkan sesuatu yang lagi baik daripada ni. Lepas ni bila dia ada keluar cerita Mat Kilau 2 yang pasti akan keluar, dan juga mungkin Tok Janggut, kita tak tahu. Okay, jadi ada beberapa perkara lah sebenarnya. Sebelum ni aku dah pernah cakap lah ada beberapa kelemahan dalam cerita ni kan. Okay, dan ini kita nak kupas lah. Ini mungkin adalah subjektif. Okay, tapi pada pendapat aku lah, filem yang hebat, filem yang baik adalah apabila para pengkarya ni semua mempunyai satu mesej dan agenda yang cuba diorang sampaikan melalui filem ni. Untuk filem Mat Kilau ada banyak mesej yang cuba dia bagilah. Tapi kebanyakannya mungkin dia terlalu orang panggil hard sell ataupun straightforward lah. Okay? Terlampau berdialog lah. Dia terlampau macam panjang sangat untuk orang terima benda tu. Dia susah nak attract orang untuk tahu apa mesej yang cuba dia ambil ni. Tapi ada beberapa scene ataupun babak dalam filem Mat Kilau ni yang bagi aku dia adalah yang berjaya memberi impak kepada filem Mat Kilau ni. Kalau korang ingat lagi lah, aku suka babak pertama yang ada Ellie Suryati tu lah. Aku memang suka dia tunjuk macam mana, apa perbezaan yang cuba disampaikan antara orang yang berkuasa ni dan juga orang yang ditindas. Aku sukalah tengok macam mana diorang cuba sampaikan. Okay, kalau kita tengok babak tu, askar-askar British ni dia datang untuk menyerang orang kampung ni. Okay, jadi orang-orang British yang berkuda ni telah bercakap dengan orang kampung yang berada di bawah dia. Jadi kita nampak kat sini lah jurang perbezaan kelas yang cuba dia bagi tahu kat dalam ni. Okay, bagaimana orang yang berkuasa akan sentiasa berada di atas dan orang yang ditindas berada di bawah. Kebanyakan mesej-mesej yang sebegini mungkin sengaja ataupun tidak disengajakan lah yang cuba disampaikan oleh pengarah kita ni lah, Samsul Yusof. Okey, ada satu babak ni atau scene yang boleh dikatakan masterpiece ataupun yang paling epic yang pernah ada lah dalam industri perfilman kita ni lah, di mana Mat Kilau telah menghalang kawan dia iaitu Wahid daripada pergi terjah ataupun nak pergi serang British ni. Apa yang dia buat adalah Mat Kilau telah pegang si Wahid ni dan juga telah menutup mulut dia sambil dia berbisik kat telinga si Wahid ni dan beristighfar. Jadi apa mesej yang kita dapat daripada scene ni adalah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mengamalkan Islam, walaupun banyak dugaan ataupun cabaran yang kita hadapi, yang paling utama adalah kita kena sentiasa sabar. Sabar adalah satu kunci untuk orang Muslim ni sebenarnya. Sebab kita kena percaya setiap dugaan yang kita terima ni pasti ada hikmah dia. Okay, jadi bagi aku dia adalah satu scene yang cukup menusuk kalbu lah. Sebab dia lebih ke rohanian sikit kan. Dan juga ada satu lagi scene yang menarik bagi aku apabila Mat Kilau ni lah. Okay, ada satu babak ni di mana Mat Kilau dia cuba mengajak orang-orang kampung dia untuk sama-sama berjuang. Tapi orang kampung dia mentah-mentah menolak tawaran, malahan menghina lagi Mat Kilau ni. Dia menunjukkan bahawa masyarakat kita ni ataupun bangsa kita ni masih lagi kurang dari segi aspek bersatu dan juga perjuangan. Jadi
mesej dia memang cukup jelas lah ditunjukkan dekat kita yang perpecahan tu masih lagi wujud. Mungkin agak sensitif sikit lah kali ni. Kalau kita tengok dalam cerita Mak Kilau ni, setiap scene yang ditunjukkan para pembesar yang ada dalam Mak Kilau ni, diorang mesti akan bermesyuarat. Diorang mesti akan bersama-sama berkumpul. Nampaklah dekat sini, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai jawatan ni, kerja diorang asyik nak meeting je. Penjudahnya, kerja tak jalan, benda pun tak siap, tak settle. Penjudahnya orang-orang yang berkredibiliti ni lah. Orang yang betul-betul buat kerja ni lah yang selesaikan masalah-masalah ni semua. Jadi kita boleh nampak lah dalam cerita Mak Kilau ni, apabila Mak Kilau dan pahlawan-pahlawan dia lah dan kawan-kawan dia ni semua yang settlekan British ni, yang pembesar ni daripada tadi tu asyik nak bermesyuarat je lah kan? Jadi bukanlah aku nak cakap yang pada zaman dulu tu punya pembesar tu tak buat kerja, tapi ini adalah mesej yang cuba dia bagi tahulah dekat kita, sama ada mungkin saya tak sengaja ataupun dia sengaja buat benda ni bila kita nampak. Jadi kita boleh terbuka minda kita lah, apa sebenarnya yang berlaku dekat masyarakat kita sekarang ni. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh nampak lah, okay, dalam cerita Mak Kilau ni lah. Banyak mesej-mesej dia yang cukup padat dengan mesej ni sebenarnya. Cuma mesej-mesej yang pada pendapat aku lah, mesej-mesej yang sebegini yang lagi memberi impak yang lagi dalam dekat orang, penonton-penonton ni semua. Sebelum kita ni, mungkin ada satu lagi. Kalau kita nampak dalam perjuangan Mak Kilau ni, setiap dia nak berlawan ni semua, kita akan nampak pakaian dia kemas dan bersih yang kita nampak kan. Okay, jadi ini mungkin antara kelemahan, kesalahan yang dilakukan lah. Kita pun tak pastilah. Sebab kalau cerita-cerita yang sejarah ataupun pahlawan yang macam ni, sepatutnya dia suntikkanlah elemen-elemen baju yang nampak real lah, nampak berjuang, nampak dia ada kotor-kotor sikit pun jadilah. Macam tu. Untuk nampakkan yang lebih rasa lah kita dalam kita tengok cerita-cerita yang sebegini. Cerita lama, epic period macam ni. Tapi dari sudut positifnya, kalau kita tengok Mak Kilau ni sebelum dia seorang pahlawan, sebelum dia seorang pejuang, dia juga adalah seorang ulama. Okay, jadi apa yang aku nak ambil dari sudut positif daripada perkara ni, mungkin pengarah Samsul Hussein ni cuba nak bagi tahu kita lah yang ulama ni adalah seorang yang menjaga penampilan dia, seorang yang kemas, dan yang paling utama adalah seorang yang bersih. Jadi mungkin itulah yang cuba disampaikan lah, kita tak tahulah. Okey, ini cuma bersangka baik. Itulah apa yang aku cakap tadi tu. Filem ni memang padat dengan mesej yang cuba disampaikan. Tapi mesej-mesej yang berbentuk sebegini yang lebih memberi makna dan impak lah kat diri kita. Sebab aku dapat rasakan setiap babak-babak yang mempunyai mesej macam tu, dia lagi memberi makna dalam kau menghargai perjuangan orang zaman dulu-dulu ni. Apa-apa pun, ini adalah sebuah movie yang bagi aku adalah sebuah movie yang amat baik lah. Tahniah lah ucapkan kepada Studio Kembara, Samsul dan juga pelakon-pelakon dan kru-kru yang lain lah. Sebab dah berjaya membuatkan satu filem yang dah lama tak buat orang pergi tengok wayang macam ni. Okay? Walaupun kita dilanda COVID, tapi filem ni dah berjaya tunjuk dan buktikan dekat pengkarya-pengkarya lain semua yang industri Malaysia ni masih lagi bernafas. Jadi teruskan berkarya, teruskan membuat filem-filem yang sebegini. Baik filemnya, baiklah industri. Sekian saja untuk hari ini. Jangan lupa komen dan share apa pendapat korang semua. Okay, jangan lupa follow, subscribe, share dan like